أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tuan Imam, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaan, taufik, inayah daripada Allah, alhamdulillah pada pagi ini Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan ruang kepada kita, sama-sama kita dapat berada di dalam masjid ini. Semoga kita mendapat rahmat, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah anugerahkan akan hidayahnya kepada kita. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung bicara kita dan tajuk besar kita iaitu fasabrun jamilun. Maka sabar itu adalah cantik. Dan kita membicarakan berkenaan dengan di antara perkara yang boleh meringankan ataupun memberikan kekuatan untuk kita menjadi orang yang sabar ini, iaitu yang pertama, kita mesti menjadi orang yang beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Karena orang-orang yang tidak beriman dengan qada dan qadar, memang dia tidak boleh menghadapi segala perkara yang berlaku. Tapi kalau dia beriman, segala bebanan yang ditimpakan kepadanya yang tidak dijangkakan oleh dia itu, maka dia akan rasa ringan. Yang kedua, kata ulama bahawa dia kena tahu apa yang ditimpakan ke atasnya itu sikit berbanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maksudnya ujian yang ditimpakan kepada kita itu sikit ya, nak banding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tu lebih besar. Maka itu juga salah satu yang boleh meringankan rasa terhadap ujian kita. Dan yang ketiga, bahawa setiap ujian itu dia memberikan satu pengajaran, untuk melihat di mana salah dan silap kita untuk kita perbetulkan. Itu di antara tiga perkara yang kita sudah sebut pada pertemuan kita yang lalu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala alaih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, qala wasma'u al-an ila salihina fi qisasin ajibin. Marilah kita mendengar kepada kisah orang-orang yang salih yang sangat ajib, yang sangat ajib. Wa fi iradi rahabin wasi'in azbin awradahu Allah Subhanahu wa taala fil Quranil Karim, yang disebut oleh Allah sendiri dalam Quranul Karim. Wa awradahu Rasulullah SAW fi sunnah, dan diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Jadi kita melihat contoh-contoh. Yang pertama, kita melihat contoh-contoh yang diceritakan dalam Quranul Karim berkenaan dengan
apa yang berlaku kepada Nabi. Yang pertama, yaqulu subhanahu wa ta'ala an Ayyub lamma massahu ad-dur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman berkenaan dengan Nabi Ayyub ketika mana dia ditimpa kemudaratan. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 83, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Gambaran firman Allah itu, Nabi Ayyub sebut, anni, sesungguhnya aku, massaniyad-durru, ditimpa kemudaratan, wa anta, dan engkaulah wahai Tuhanku, arhamar rahimin, yang lebih memberi rahmat kepada orang yang perlu mendapat rahmat. Faqad usiba bimaradin fi jasadihi. Nabi Ayyub alaihissalam ditimpa musibah sakit pada tubuhnya. Maka samaniyata asyara aman, selama tempoh 18 tahun. Nabi Ayyub ditimpa sakit selama tempoh 18 tahun. La yahda, tidak sembuh. La yazuqu ta'aman, dia tidak boleh makan. Wala yatalazzazu bisyarabin, tidak boleh minum. Tak lalu makan lah kan, aku tak makan tak hidup kan, tak lalu makan, tak boleh minum. Wala yaktahilu bimanamin, tak boleh tidur, tak boleh makan, tak boleh minum, kan tak boleh minum, tidak boleh rasa lazat minum, la yatalazzat, tak boleh rasa lazat minum, tak boleh lena dengan tenteram. Falamma madha alaihi 18 aman, bila berlalulah sakitnya itu selama tempoh 18 tahun, kama qala ahlu tafsir, seperti mana disebut oleh tafsir, adat wa qalat lahu zaujatuhu, isteri dia kata kat dia, 18 tahun ni sakit, 18 tahun, isteri dia kata kat dia, lima la tashtaki ila Allah azza wa jalla, pasal apa, kenapa kamu tidak mengadu sakit kamu ini kepada Allah. Lima la ta'rid najwaka wa syakwaka al wahidil ahad, kenapa kamu tidak mengadu keadaan kamu ini kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi isteri dia kata, awak tak minta ke Allah kan, sakit. Ada dalam tafsir yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, dia kata dia ditimpa musibah yang pertama sakit, yang kedua hilang anak dia, mati. Anak dia ada 7 orang, mati semua. Yang ketiga, dia ditimpa kemusnahan harta benda, harta dia habis. Teruk lah, bukannya sakit saja kan, bukannya sakit saja, dia ditimpa 3 benda tu. Tapi dia bersabar kan, dia bersabar. Kalau ikut Dr. Karim Zaidan, dia kata dia bersabar sampai kepada satu tahap dia tak boleh nak bawa dakwah. Pasal apa? Pasal sakit dia itu terlalu mudarat yang mengeluarkan bau yang busuk. Sakit dia tu mudarat, pasal keluar bau yang busuk, dia tak boleh nak pergi bawa, nak ajak orang kepada Islam tu tak boleh. Orang tak mau dekat dengan dia. Jadi orang tak mau dekat dengan dia, macam mana dia nak bawa Islam, dia nak bawa dakwah? Sebab tu dia minta kepada Allah. Bukan dia minta kepada Allah tu kerana sakit. Bukan dia minta kepada Allah tu kerana sakit, tapi dia minta kepada Allah kerana dakwah dia tak boleh nak sampai. Itu Nabi Ayyub alaihissalam. Dalam buku ni dia tak sebut macam tu, cuma dia sebut
Bila isteri dia tengok keadaan dia macam tu, isteri dia kata, kenapalah kamu tak mengadu kepada Allah? Kan? Sedangkan Allah sebut dalam Quran, dalam surah An-Naml, Allah kata apa? Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Allah sebut, siapa lagi yang boleh memperkenankan orang yang ditimpa mudarat, idza da'ahu, apabila dia minta kepada Allah, wa yakshifus su', dan Allah pasti membuka keburukan itu. Jadi apa benda pun minta kepada Allah, pasti Allah janji kepada kita Allah akan bagi. Fa aba Ayyub alaihissalam an yad'u Allah, maka dia enggan minta kepada Allah untuk sembuh. Bal da'a walakinnahu lam yasrih, dia berdoa tapi dia tak sebut kepada Allah minta sembuh. Dia berdoa tapi dia minta kepada Allah sembuh. Sebab tu mungkin dalam tafsir lain kata dia tak minta sembuh, maka dia minta kepada Allah. Disebut dalam surah Al-Anbiya, wanzur ila husnil adab fi qawlihi ta'ala, maka Nabi Ayub minta apa? Allah sebut, anni massaniyad-durru, sesungguhnya aku ya Allah ditimpa mudarat. Mudarat tu tak semestinya sakit, dan mudarat tu Allah yang tahu. Aku ditimpa mudarat. Wa anta arhamur rahimin, engkaulah Tuhan yang boleh memberi rahmat. Maksudnya kata ulama tafsir, Nabi Ayub minta umum, ya Allah, aku ditimpa mudarat dan engkau tahu mudarat apa yang sesuai dengan aku ni. Kata tafsir, anal maridu biyadika syifa, mudaratnya antaranya aku sakit, tapi penyembuh ada kepada engkau ya Allah. Fa in kunta tara anni qad asbahtu fi hali tarda lil afiyah, maka ya Allah, kalau engkau nampak diri aku ni elok untuk lega, fa'afani ya Rab, maka legakanlah aku ya Allah. Fa habbudda ila an ahbabtu anta. Kan, kalaulah engkau rasa bukan mudarat ni yang perlu, engkau bagilah yang mana yang perlu. Tak semestinya menyembuhkan penyakitnya. Jadi di sini, di dalam tafsir yang disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan kata, apabila dia berdoa, maka Allah bagi jalan keluar kat dia. Jalan keluar kepada Nabi Ayub, Allah boleh bagi terus doa. Doa, kita doa, tapi Allah suruh Nabi Ayub hentak kaki di tanah. Hentak kaki dia di tanah, disebut dalam Quran. Kan? Allah suruh Nabi Ayub hentak kaki dia di tanah. Bila dia hentak kaki dia di tanah, keluar matayak. Keluar dua matayak. Maka satu matayak dibuat minum, satu ayak tu dibuat minum, satu ayak tu buat mandi, maka sembuh sakit dia. Di sini kata ulama, Allah boleh menyembuhkan terus Nabi Ayub kerana Allah berkuasa, tapi Allah suruh Nabi Ayub berusaha dalam keadaan sakit, dengan keadaan sakit kulit yang teruk, dia kena hentak kaki dia tu. Maksudnya usahalah. Usaha tu kalau kiah kepada kita ni, maka ubatlah. Dan usaha tu maka ubatlah. Sambil kita berdoa, kita kena usaha cari ubatlah, cari penawarnya. Mencari penawarnya. Tu di atas usaha yang Allah suruh kita buat, maka sembuh. Maka kata Dr. Abdul Karim Zaidan, bukan saja Nabi Ayub itu sembuh, maka Allah mengembalikan semula anaknya. Bukan hidup balik, tapi anak dia melahir, isteri dia melahirkan anak kembali dalam jumlah yang sama yang anak dia meninggal itu. Kemudian kembali dia mendapat hartanya semula. Ini kita nak cerita kisah sabar yang disebut dalam Quran berkenaan dengan cerita Nabi Ayub. Tuan-tuan boleh buka dalam Quran
cerita yang cukup hebat. Maka doa ni juga boleh kita jadikan doa kepada kita. Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Jadikan doa kepada kita supaya kita pun tak tahu apa mudarat yang ada kepada kita. Kita pun tak tahu. Mungkin kita rasa kita ni sihat elok, tapi mudarat kat mana pun kita tak tahu. Maka kita mintalah kepada Allah, bagi Allah buka mudarat itu kepada kita. Wa zakaru an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga menceritakan berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, annahum daqalu alaihi, satu hari para sahabat pi ziarah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pasal tak nampak dia. Dia nampak dia selalu, tak nampak dia. Dia pergi ziarah dia, rupanya dia sakit. Sayyidina Abu Bakar sakit. Faqalu, maka kata sahabat, maza asabaka, apa yang menimpa kamu? Qala, kata Sayyidina Abu Bakar, Allahu a'lam maza asabani, Allah yang tahu apa yang menimpa aku. Tanya, sakit apa ni? Pasal apa ni? Allah yang tahu. Allah yang tahu. Qalu alla nad'u laka tabiban, dia kata, nak tak kami panggil doktor? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nak tak kami panggil doktor? Qala, kata dia, at-tabibu qad ra'ani, doktor dah tengok aku. Qalu, kata sahabat dia, madza qala laka at-tabib, apa doktor kata? Kan, qala, kata dia, kata Sayyidina Abu Bakar, doktor kata, inni fa'alun lima yurid, aku buat apa yang aku mau buat. Doktor tu yang sahabat lain kata tu doktor. Doktor yang Sayyidina Abu Bakar kembang tu Allah. Apa ya kan? Tu bahasa kias kita lah kan. Orang wali, kalau orang wali, orang hebat kan. Jadi apa doktor kata? Sahabat tanya tu doktor kata. Sayyidina Abu Bakar bukan jawab doktor kata, Allah kata. Kan? Allah yang menyembuhkan. Inni fa'alul lima yurid, aku buat apa yang aku nak buat. Aku nak pergi sakit, aku nak pergi lega. Itu wali ya tuan-tuan. Tahap yang paling tinggi lah kan. Kemudian begitu juga kisah yang disebut dalam Quran berkenaan dengan Nabi Yaqub. Nabi Ayub ni Nabi Yaqub pula. Nabi Yaqub ni bapa kepada Nabi Yusuf. Nabi Yaqub bapa kepada Nabi Yusuf kan. Ada 12 beradik. Jadi cerita Nabi Yusuf ni semua tuan-tuan tahu kan. Dalam Quran ni satu cerita kisah Nabi yang cerita sebiji-sebiji dalam satu surah, surah Yusuf. Tuan-tuan buka surah Yusuf, kita baca, tuan tengok terjemah, tuan-tuan akan boleh mengalir ayat mata tengok cerita Allah, cerita satu persatu daripada kecil sampai dia jadi menteri besar. Kalau cerita Nabi Musa, dia berada dalam surah yang banyak, dan cerita yang paling banyak dalam Quran cerita Nabi lah, cerita Nabi Musa. Kita boleh tengok lah kan. Jadi di antara cerita Nabi Yusuf ni, dia hilang kan, dibuang oleh abang-abang dia. Maka bila dia balik cerita kepada bapa depa, cerita panjang lah kan, berkenaan dengan Nabi Yusuf hilang, dah dimakan oleh serigala, balik baju dia yang dibubuh dengan darah apa semua. Maka walizalika, dia kata, ibarah an Yaqub alaihissalam, Allah sebut dalam Quran dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf kata apa? Fasabrun jamilun wallahu musta'anu ala ma tasifun, maka bersabarlah kerana sabar itu cantik, dan Allah lah yang memberikan pertolongan terhadap apa yang kamu gambarkan. Mereka bawa Nabi Yusuf, kemudian mereka bubuh dalam telaga buruk, kemudian mereka ambil
panah seekor binatang, depa ambil darah, depa lumuk-lumuk kat baju tu, depa balik, tapi depa tak bagi tahu kepada bapa depa melainkan waktu malam. Dalam Quran sebut waktu malam. Maka kata dalam tafsir, kenapa depa bagi tahu waktu malam? Kerana pada waktu malam Nabi Yaqub dah tak boleh nak suruh dah anak dia pergi cari, pasal malam lah, waktu makan malam. Dia bagi tahu, kata Nabi Yusuf sudah hilang dan dimakan oleh serigala. Dia buat mai baju dia yang berdarah. Dalam tafsir Ibnu Abbas disebut, kata Ibnu Abbas, dia buat mai baju tu dalam keadaan yang elok. Baju tu dalam keadaan yang elok, yang memberi tanda tanya kepada Nabi Yaqub, ke belah otak dia, ni bukan binatang makan. Baju tu maksudnya tak cari lah kan, tak cari. Bukan baju tu duduk setrika elok kan, baju tu elok dilumurkan dengan darah. Kata Ibn Abbas, ini memberi tanda kata mereka itu tipu. Tapi cerita ni ada juga dibuat oleh filem-filem. Cuma tuan-tuan kalau nak tengok, tuan-tuan kena berhati-hati. Saya terlihat satu filem di dalam YouTube berkenaan cerita Nabi Yusuf yang ceritanya terlalu sumbang lah. Ceritanya terlalu berbeza, mungkin cerita yang dimanipulasikan. Cerita ni cukup bahaya. Cerita Nabi ni memang kalau nak bagi budak-budak tengok, nak kena tengok betul-betul. Pasal kadang-kadang cerita tu cerita yang tidak benar daripada Al-Quran. Kalau tokok tambah, takkan nak perendang bagi sedap tak apa, tapi tokok tambah yang sangat berbeza, dengan ada ahli sihir, dengan ada apa, itu bahayalah kan. Kalau budak-budak yang tidak tahu. Baik. Idza btala bil amrad wal masaib wal zalazil wal mihan min al aqdar allati yuqaddiruha Allahu 'ala an-nas wallahu 'azza wa jalla a'lam bil ajsam allati tatahammalu al marad min ghairiha. Maka di sini kata ulama bahawa apabila seseorang itu ditimpa dengan satu ujian, maka ujian yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah ujian yang mampu seorang itu menghadapinya. Allah tak bagi ujian kepada orang yang tak mampu nak hadapi. Kalau tuan-tuan rasa ujian tuan-tuan berat, bermakna Allah tahu bahawa tuan-tuan mampu menghadapinya. Oh, hebatlah kan, hebat kita. Kenapa Allah bagi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Perkataan la yukallifullahu nafsan illa usaha tu bukan hanya sekadar kepada kewajipan yang wajib, tapi juga kepada takdir yang kena kepada kita pun. Ada takdir yang mampu dengan kedudukan kita. Rawa at-Tabarani bi sanadin fihi nazar anna Rasulullah SAW dalam satu hadis Nabi sebut, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, inni a'lamu bi ibadi min ibadi. Ini dalam hadis qudsi. Allah kata apa? Inni a'lamu bi ibadi min ibadi. Aku tahu dengan hambaku daripada apa yang ada pada hambaku. Minhum law ibtalaituhu lamma istata'a wa lamma sabara. Ada di kalangan mereka, kalau ku uji, mereka tak mampu, mereka tak sabar. Wa minhum, dan di kalangan yang lain, man law afaitu, kalau aku berikan kesembuhan kepada dia, lamma syakara, dia tidak bersyukur. Fa ana usarrifu ibadi kaifa asya. Aku yang menentukan keadaan hamba-Ku macam mana aku nak tentukan. Dalam hadis ini kata ulama, fallahu subhanahu wa ta'ala bil hikmatil balighati, dengan hikmah yang tinggi, fal maradu minal ibtila wal azimah allati marat fi tarikh hadhihi dunya mundu an khalaqa Allah an yarisallahu al ardha man 'alaiha. Maka ujian yang ada ditimpa kepada kita, macam ujian sakit itu ujian yang menjadi sunnah di dalam kehidupan. Maka ujian sakit itu adalah ujian sunnah dalam kehidupan kita. Maka bila jadi ujian tu jadi sunnah dalam kehidupan, maka sakit kena cari ubat.
dan berdoa supaya Allah menyembuhkan, dan mencari salah tang mana kita silap untuk diperbetulkan. Okey, itu satu cerita dalam Quran berkenaan dengan kisah berlaku pada Nabi. Yang kedua, Zakara Ibnu Hajar fil Isabah, menyebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ni tulis kitab Fathul Bari, syarah kitab Sahih Bukhari. Ni imam hebat. Fil Isabah, dan kitab dia Al-Isabah. Kitab Isabah ni kitab cerita sahabat. Saya ada kitab ni, cuma tak baca-baca lagi lah kan. Banyak, sampai 10 jilid. Beli, orang beli, kita pun beli lah, duduk di Iraq tu lah. Anna Allah subhanahu wa ta'ala ibtala Imran bin Husain. Allah uji seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Sahabat Nabi, ahadus sahabatil akhyar, Ibnu Ubaid Al-Khazai Al-Mujahid Al-Syahid Al-Sahabi Al-Nahrir. Itu sahabat. Ibtalahu Allah bimaradin, Allah uji dia dengan sakit. Maka salasina sanatan maridan, 30 tahun sakit. Syak no. La yaqumu min ala firashi, tak boleh bangkit daripada katil. Tu sahabat Nabi tu kan, kuat tu, kuat semayang, kuat wirid, kuat zikir. Kalau kita kata saya kuat wirid, kuat semayang, kuat zikir, takkan saya sakit kot. Sahabat Nabi lagi dahsyat kan, tu pun Allah uji. Faqala lahu ba'd as-salihin, maka orang-orang salih pi ziarah dia, depa bagi tahu kat dia, law syakauta aw rafa'ta darraka ila Allah, kalaulah kamu mengadu, angkat mudarat kamu kepada Allah, maksudnya mintalah doa kepada Allah, bagi Allah sembuh. Qala uhibbuhu ila Allah, uhibbuhu ila Allah, dia kata aku cinta kepada Allah, aku harap Allah cintakan kepada aku. Madamallahu yarda hadza li, selama mana Allah redha keadaan aku macam ni, fa ana ardahu li nafsi, aku redha kepada diri aku. Tu hebatlah tuan-tuan. Tu memang tak cari ubat lah kan. Dia tahan, dia redha. Selama mana Allah redha keadaan aku macam ni, aku redha keadaanku. Kesabarannya tinggilah kan. Fakanat al-malaikatu, Imam Ibn Hajar, fakanat al-malaikatu, maka para malaikat, kama qala al-hafiz, seperti mana sebut oleh Ibn Hajar, tusafihuhu bi imaniha ma'a kulli fajrin, setiap pagi malaikat akan datang dan bersalam dengan dia. Tiap-tiap pagi malaikat mai duk salam dengan dia. Wa hadhihi min karamatil awliya allati aqarraha Allahu ahli sunnah wal jamaah. Inilah di antara karamat yang diberikan oleh Allah kepada para walinya, yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat ni, kerana dia sanggup kan, dia sanggup. Lagi satu cerita yang saya pernah cerita kepada tuan-tuan dalam buku dua yang saya baca dulu kan. Satu hadis daripada Ibn Abbas cerita an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibn Abbas cerita kepada anak murid dia nama Atha. Dia kata, ya Atha, ala urika imra'atan min ahli jannah, wahai Atha, nak ada aku cerita kepada kamu seorang perempuan ahli syurga? Kata Atha, ya. Kata Ibn Abbas, hadhil mar'atu sauda ataj Rasulullah SAW, seorang perempuan berkulit hitam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, inni usri'u, aku ni ditimpa sakit sawan kan. Dia ditimpa sakit sawan, sakit kepala lah, sakit kepala. Maka dalam syarah hadis ada dua jenis lah katanya sakit kepala ni. Satu sakit kepala tu kerana memang sakit kepala lah, macam kita sakit kepala makan Panadol tu lah, makan ubat sakit kepala. Satu lagi sakit kepala adalah kerana gangguan daripada makhluk
kan, juga adalah sakit kepala. Di sini ada dua pandangan lah, ulama hurai panjang lah berkenaan dengan ni kan. Tapi bila dia sakit kepala tu pasal apa? Pasal dia cerita kepada Nabi, dia kata bila dia timpa sakit tu, dia tak sedar dia akan terbuka aurat dia. Dia tak sedar. Dia bukan tak sedar, dia tak boleh nak kontrol. Kan? Mungkin dia sakit kepala kerana gangguan lah kot kan. Pasal saya pernah pi teman seorang kawan. Dia tu pandai berubat lah. Masa saya duduk di Penang dulu. Jadi dia ajak saya pergi teman dia. Masa saya duduk di Penang, dia main daripada Kedah dia lah. Jadi saya pun pi lah teman dia. Dia berubat lah kan. Jadi orang yang berubat tu perempuan. Jadi masa berlaku pergelutan tu, dia perempuan tu dia buang tudung. Dia jadi macam buang tudung lah. Jadi kemudian sembuh lah kan. Tapi selepas 2-3 hari pada tu, perempuan tu jumpa saya. Dia kata dia malu. Dia pergi buang tudung, tapi dia tak boleh nak kontrol. Dia kata, dia cerita macam tu. Saya tak tahulah. Dia kata dia tak boleh. Mungkin macam tu lah kot kan. Dia mengadu kepada Nabi. Maka Nabi kata kat dia, in syi'ti da'autullaha laki, kan, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Nabi bagi doa kat dia. Nabi kata, kalau kamu mau aku berdoa kepada Allah, kamu sembuh, kan, kamu sembuh terus. Ataupun kalau kamu mau, kamu sabar. Maksudnya Nabi tak berdoa kepada dia bagi dia sembuh. Kamu sabarlah, berlaku kepada kamu sabar. Walakil jannah, tapi kamu dapat syurga. Ui, susah dua pilihan tu noh. Yang pertama Nabi tak janji syurga lah, tapi Nabi doa memang sembuh. Kalau Nabi doa memang lah tu lah sembuh kan. Yang kedua Nabi kata kamu sabar, kan, kamu sabar. Maka dia, apa dia ambil dalam hadis tu, kata dia ambil sabar. Cuma dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, suruh doa lah supaya apabila berlaku kepada saya, aurat saya tak terbuka, aurat saya tak terpelihara. Maka Nabi pun berdoa agar tidak terbuka auratnya. Ini cerita sabar tuan-tuan. Kita mampu ke tak tidak tahulah, ni cerita kan. Nak cerita benda tu ada yang berlaku. Ma ahsanal khayarin wa ma ahsanal qiyaris sani. Kemudian yang keempat satu lagi, wallahu azza wa jalla qad yubtala abdahu bil basar, wal basar ni'matun min ni'matil jalilah. Allah SWT kadang-kadang uji seorang itu dengan penglihatan. Penglihatan ini adalah satu nikmat daripada nikmat yang sangat besar. Yaumun taral haya, kita duk boleh tengok. Yaumun tazuqul jamal, kita boleh nampak pemandangan yang cantik. Yaumun tata'arafu 'alal ahya wa 'alal asya 'alal zawat, kita boleh rasa, kita boleh tengok ni, kita boleh cam ni, kita boleh tahu warna ni, kan. Walakin idza hakama Allah bi tamasi nurihi ma, tetapi bila Allah uji seseorang itu dengan kurangnya cahaya di matanya, kan, ma laka min hilatin ila sabr wa taslim, kita tak ada cara dah melainkan nak kena sabar saja. Allah uji mata kita. Mata kita terang, alhamdulillah, spek tak pakai. Kemudian dia main peringkat, dia kena pakai spek mata hak jauh. Kemudian dia main peringkat lagi, dia main hak dekat. Hak jauh dah, dekat dah. Dia main peringkat lagi, warna betul tak? Kawan saya seorang
dia tak ada warna, dia hilang warna, dia dah hilang, tak silap, tak ingat warna apa dia bang dia tengok apa pun tak ada warna sama, hilang warna tuan-tuan kan. Maka sebab tu kata ulama, kalau main macam ni buat macam mana, nak kena sabar lah. Kau boleh nak berubat, kau boleh berubat boleh lega tak apa, kalau tak boleh lega juga nak buat macam mana, kena sabar kan. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam hadis sahih Bukhari, an Anas bin Malik, pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, manibtalaituhu bi habibatihi fa sabara awadathu bi minhumal jannah. Barang siapa yang diuji dengan mata, dia sabar, maka Allah bagi ganti dia dengan syurga. Dia sabar, maka Allah bagi ganti dia dengan syurga. Ma ahsana hadzal kalam wa ma ahsana iradil hadis wa lam yaqul ainai. Tapi dalam hadis tu Nabi kata ulama, Allah tak sebut ainai, tapi Allah sebut bi habibataihi. Habibatai ni dua kecintaan. Dua kecintaan tu kata ulama hadis mata. Barang siapa yang diuji dengan dua kecintaan, mata dia, fasabara, dia sabar, awadajhu minhuma, Allah gantikan daripada dua tu al-jannah, syurga. Allah tak sebut manibtalaitu bi'ainaihi, Allah tak sebut mata, Allah sebut kecintaan. Itu gambaran mata. Wa innama qala habibatai li'annahu yuhibbul ainain ila sahib, kerana mata sangat dikasihi oleh semua kan. Tu mata nampak biasa ya, kita keluar masjid lagi tutup sebelah mata pun melelong kan. Satu anugerah yang cukup besar. Fa ka'annahuma ahabba ilaihi min kulli syai', seolah-olah mata ni paling kita sayanglah kan. Sebab tu Allah bergantian dengan syurga. Qalu li Yazid bin Harun al-Wasiti kama fi sil alam an-nubala wa tazkirah, ya Aba Khalid, aina zahaban ainan al-jamilatan? Qalu azhabahu Allahu buka'an ashar ibtalahu bi salbi ainain lakin awadatul jannah. Ada seorang ulama, dia ini mata dia buta. Mata dia buta, tapi pasal apa mata dia buta? Bila ditanya pasal mata buta, mata dia buta pasal dia teriak tiap-tiap malam. Pasal dia teriak tiap-tiap malam kerana mohon keampunan kepada Allah. Buta, tapi dia gembira pasal dia rasa bahawa cerah hidup dia. Dia rasa cerah hidup. Buta tapi cerah. Kan? Buta tapi cerah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ama fi akhir hayati. Ibnu Abbas, kita baca Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dia juga buta masa akhir hayat dia. Dia juga buta masa akhir hayat dia. Fa atahu ba'd al-syamitin, kan, dan dia disebut oleh Imam Ghazali, waktu dia meninggal datang burung-burung yang berada di atas keranda dia memohon kepada Allah. Tuan-tuan pernah baca cerita Imam Bukhari tak? Imam Bukhari pun buta, tapi buta di awal kemudian celek. Itu pun istimewa juga, dan itu pun istimewa juga. Jadi banyaklah cerita-cerita. Saya rasa kita nak berhenti tekan ni dulu lah. InsyaAllah kita ada lagi 2-3 cerita lagi berkenaan dengan cerita sabar, kan? Cerita sabar lah, cerita yang boleh kita ambilkan pengajaran. Saya baca saja supaya kita juga jadi orang yang mampu sabar. Cakap boleh lah sabar ni, cakap boleh lah, main kat kita, boleh kata pun tak tahu lagi, kan? Abang kat orang apa tu pun tak boleh nak sabar, main-main kat kita, kita pun tak boleh nak sabar juga. Itu bahaya. Jadi kita mohon kepada Allah SWT. Dekat tu dulu yang baik daripada Allah SWT, yang buruk daripada kelemahan daripada diri sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.